Assalamualaikum, hai dan selamat sejahtera. Anda kini kembali bersama dengan kami di Tugasan 2 Morfologi dalam topik isu kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi. Pada hari ini, kami akan bercerita dengan lebih lanjut sambil menayangkan flipbook yang telah kami sediakan khas untuk tugasan ini. Jadi, dari sudut morfologi itu bagaimana? Jadi kami akan mengupas kesalahan-kesalahan dari sudut morfologi seperti pengimbuhan, kata majmuk, penggandaan dan sebagainya dengan penjelasan yang terperinci. Dan kami akan melihat kesalahan-kesalahan tersebut melalui 3 platform iaitu media massa, media elektronik dan media cetak. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami untuk menambah ilmu pengetahuan agar minda yang sihat dapat membentuk bahasa yang hebat. Baiklah, ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Nik Syamsuddin bin Muhammad, rakan saya, Daniel Haikal bin Abdul Aziz dan Wan Muhammad Ali Firdaus bin Wan Muhammad Al-Aman. Jadi ahli kumpulan kami ini akan membawa anda kepada satu dimensi morfologi yang akan menunjukkan kepada anda tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Jadi, mari sama-sama kita saksikan. Baiklah, isi kandungan untuk pembentangan kami kali ini terdapat pengenalan, isu kesalahan kata dalam media cetak, media massa dan media elektronik dan yang terakhir, kesimpulan. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada isu-isu yang mana berlaku dalam media-media kini, jadi kita kenal dulu apakah sebenarnya kesalahan penggunaan kata itu. Jadi, kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu merupakan salah satu daripada aspek kesalahan umum bagi kebanyakan penutur, di mana bentuk-bentuk kesalahan seumpama ini sebenarnya biasa digunakan oleh penutur-penutur bahasa Melayu tetapi salah dari segi tata bahasa. And apa yang kita ingin fokuskan ialah kepada morfologi lah. Jadi kita ambil apa yang dikatakan oleh Nik Syafiq Karim. Nik Syafiq Karim kata pada tahun 2014 iaitu kesalahan bahasa ini ditakdirkan sebagai penggunaan bahasa yang mana melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata ataupun susunan frasa dan ayat. Jadi yang kita ingin fokuskan pada pembentangan ini ialah kita nak tengok pada bidang dari segi morfologi lah, segi imbuhan, kata ganda dan sebagainya. Jadi kita akan tengok satu persatu apakah isu kesalahan bahasa yang terdapat dalam media-media, contohnya seperti media massa, media cetak dan juga media elektronik. Jadi jom sama-sama kita tengok isu kesalahan penggunaan kata. Sebelum kita lihat kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam media cetak, lebih baik kita ketahui apa itu media cetak. Jadi media cetak ni merupakan satu alat ataupun saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan ataupun terbitan objek fizikal. Media cetak juga merupakan media yang mengandungi maklumat-maklumat berkait rapat dengan masyarakat. Antara contoh media cetak yang biasa kita dengar ialah akhbar ataupun surat khabar, risalah dan juga papan tanda yang terdapat di jalan raya ataupun papan tanda kedai makan dan sebagainya. Okey, baiklah. Jadi kesalahan dalam penggunaan kata dalam media cetak ni terlalu banyak. Jadi kesalahan pertama yang kita akan nilai ialah kesalahan ejaan, di mana seperti dalam Raja 1 kita tengok ada satu iklan di mana iklan itu tertulis Bangla untuk dijual. Kalau kita tengok balik, perkataan Bangla ni tidak memiliki sebarang maksud yang berkaitan untuk dijual. Jadi apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Sebenarnya yang ingin disampaikan ialah perkataan Bangla itu tertukar huruf vokal yang terakhir iaitu Bangla, sedangkan ia ingin menyampaikan bahawanya banglo untuk dijual. Jadi banglo itu kita dapat tahu maksud banglo ialah rumah yang besar dan mempunyai kawasan yang tersendiri. Jadi perkataan Bangla itu tersilap ejaan dan sebenarnya ialah perkataan banglo. Manakala kita tengok Rajah Kedua daripada potongan surat khabar ataupun akhbar. Jadi perkataan yang salah ejaan ialah perkataan kencing. Kenapa kencing? Sebenarnya konteks yang disampaikan ialah angin. Adakah kencing itu berkait dengan angin?
Jadi sebenarnya apa yang disampaikan ialah kencang, di mana kencing merupakan satu perbuatan untuk membuang air kecil. Itu biasalah kita biasa dengar kencing. Jadi ini tidak ada kaitan dengan angin. Jadi perkataan sebenarnya ialah kencang, di mana kencang ni merujuk kepada angin yang kuat. Jadi sesuailah kencang dengan angin. Jadi sepatutnya kesalahan ejaan ni penulis ni perlu melakukan semakan sebelum untuk membuat sesuatu perkara itu. Okey, seterusnya ialah kesalahan yang kedua yang kita akan nilai dalam media cetak ialah kesalahan kata majmuk, di mana seperti dekat papan tanda kedai tersebut ada tertera perkataan pusat alat tulis aneka. Jadi perkataan yang kita ingin nilai kesalahannya ialah alat tulis, di mana perkataan alat tulis merupakan kata majmuk dan alat tulis ni merupakan kata majmuk yang mana dia tidak tergolong dalam kata majmuk mantap, dan sepatutnya perkataan alat tulis ini perlu dieja dengan jauh, iaitu alat tulis. Jadi disebabkan dia eja satu alat tulis, maka ia telah menyalahi hukum kata majmuk itu sendiri. Kesalahan yang berikutnya yang kita akan nilai dalam media cetak ialah kesalahan penggunaan imbuhan. Jadi kesalahan ini ialah kesalahan yang biasa, di mana penggunaan imbuhan yang tidak sepatutnya, yang mana tiada kesesuaian dalam ayat yang digunakan. Okey, jadi seperti contoh dalam darjah 1 iaitu penggunaan perkataan pemberitahu, di mana perkataan yang sepatutnya, imbuhan yang sepatutnya digunakan ialah itu pemberitahuan. Di mana kita tahu perkataan pemberitahu tu merujuk kepada kata nama. Jadi kenapa dalam papan tanda itu ingin mengatakan kata nama, sedangkan papan tanda tersebut konteks yang ingin disampaikan ialah ingin memberi ayat perintah ataupun larangan sesuatu. Jadi perkataan yang sesuai dengan makluman tersebut ialah pemberitahuan yang sesuai dengan penggunaan ayat dan konteks ayat yang ingin disampaikan. Okey, contoh yang kedua ialah dalam rajah 2, di mana penggunaan perkataan mem dan. Jadi kalau kita baca sendiri pun perkataan mem dan ia sangat sukar kerana imbuhan yang digunakan tidak sesuai dengan perkataannya. Jadi sepatutnya imbuhan yang sesuai ialah imbuhan men, di mana ia sesuai dengan penggunaan ayat tersebut. Jadi hati-hati dalam menggunakan imbuhan, kerana imbuhan ni tidak sewenang-wenangnya kita boleh letak di mana-mana, kerana imbuhan ni mempunyai tujuan dan sebab apa yang boleh kita letak imbuhan tu. Baiklah, kesalahan berikutnya yang kita akan lihat ialah kesalahan kata ganda dalam media cetak. Jadi seperti dalam contoh rajah 1, terdapat kata ganda kuih muih. Kenapa salah? Okey, jadi sepatutnya kalau dalam rajah 1, cara yang betul untuk menggunakan kata ganda ialah tidak perlu menambah aneka ataupun hanya menggunakan aneka kuih. Hal ini kerana aneka ni telah membawa maksud yang banyak dan kuih muih juga membawa maksud yang berbagai. Jadi disebabkan itu aneka kuih muih. Aneka ni tidak boleh bersama dengan kuih muih. Jika nak menggunakan perkataan aneka, kuih muih itu perlu dibuang muih dia. Jadi penggunaannya ialah aneka kuih. Manakala kalau nak menggunakan kuih muih, jadi aneka itu perlu dibuang. Jadi hanya tinggal kuih muih. Okey, manakala kita tengok rajah 2, dalam rajah 2 ni penggunaan perkataan bilik-bilik diskusi. Jadi bilik-bilik dia merupakan kata ganda, yang mana kata dasar itu mengalami pengulangan. Bilik merupakan kata dasar dan diulangi sekali lagi bilik-bilik. Jadi hal ini biasa berlaku dalam media cetak, di mana tidak ditambah sempang, sedangkan kata ganda yang mana kata dasar mengalami proses penggandaan perlu diletakkan simbol sempang. Jadi perkara ini perlu diperhatikan kerana kebiasaannya sempang ini ramai yang tidak letak dan menyebabkan salah dalam segi kata ganda itu sendiri. Jadi kesalahan yang terakhir yang kita akan nilai dalam media cetak ialah kesalahan penjodoh bilangan. Jadi apa yang saya bawa ialah keratan akhbar di atas, di mana penggunaan penjodoh bilangan buah yang tidak sesuai dengan
perkataan pokok. Jadi sepatutnya buah itu ditukar kepada batang. Jadi sebenarnya beberapa batang pokok. Kenapa buah itu tidak sesuai dengan perkataan pokok? Hal ini kerana buah ni merujuk kepada benda-benda besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Jadi yang sepatutnya ialah batang, kerana kita tahu batang ni merujuk kepada benda yang tinggi dan panjang. Dan pokok merupakan sifat pokok itu ada yang panjang, ada yang tinggi, besar. Jadi penggunaan perkataan buah, kita boleh sebuah kereta dan sebagainya. Jika pokok, kita perlu menggunakan batang. Jadi isu-isu seperti ini, kesalahan-kesalahan ini perlu dititik beratkan, kerana kalau kita sekali imbas, kita tidak nampak kesalahannya, tapi kalau kita perhatikan betul-betul, terdapat banyak kesalahan dalam segi penjualan bilangan dan sebagainya. Jadi sebagai penerbit, sebelum untuk menerbitkan sesuatu karya, mereka perlu semak terlebih dahulu sebelum menerbitkannya. Jadi itu sahaja kesalahan penggunaan kata dalam media cetak. Ku menyaksikan kesalahan bahasa membuatkan jiwaku rasa kecewa. Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan dan bercerita dengan lebih lanjut tentang kesalahan di media massa. Apa itu media massa? Media massa merujuk kepada pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna melalui komunikasi massa. Teknologi melalui komunikasi dengan cara yang pelbagai. Misalnya media sosial media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Sebenarnya jika kita lihat pada hari ini, kesalahan bahasa ataupun kesalahan kata sangat banyak dilakukan di media massa, terutamanya di media sosial. Kesalahan dan kerancuan bahasa yang berlaku umpama cendawan yang tumbuh setelah hujan ini menyebabkan bahasa kita sedikit sebanyak tergugat. Dan perkara ini juga menunjukkan bahawa ianya berlaku satu trend yang tidak baik untuk bahasa kita. Hal ini disebabkan oleh pengguna media sosial, terutamanya media sosial yang semakin ramai. Hari ini, sejak kecil lagi, anak-anak diberikan gadget, diberikan pendedahan melalui media sosial, menyebabkan jaringan mereka dengan dunia luar menjadi lebih luas. Dan hal ini telah menyumbang sedikit sebanyak kepada masalah kesalahan bahasa di media sosial. Bayangkan anak kita yang kecil yang belum diajar tentang bahasa yang betul melihat kesalahan-kesalahan bahasa di media sosial dan mereka tidak tahu perkara itu salah dan mereka akan meniru ataupun cuba mengekspresikan perkataan-perkataan tersebut dalam perbuatan seharian mereka. Hal ini nyatanya telah menyebabkan bahasa kita sedikit sebanyak tergugat dan menjadi tidak baiklah untuk perkembangan bahasa Melayu. Baiklah, mari kita lihat pada slide yang pertama ataupun pada paparan yang pertama. Ini merupakan artikel yang diambil di Facebook, iaitu polis sedang mengesan dua lelaki yang membuat provokasi terhadap pengguna jalan raya lain yang berlaku berdekatan Pasaraya Maidin, Petrajaya. Okey, sebenarnya perkataan Pasaraya sepatutnya dieja terpisah menjadi Pasaraya. Hal ini disebabkan oleh perkataan Pasaraya bukanlah kata majmuk mantap yang perlu dieja rapat. Seperti yang kita tahu ataupun anda boleh lihat pada paparan yang sedang saya tunjuk, saya sertakan sekali nota ringkas berkaitan dengan perkataan kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ni perlu dihafal dan hanya mempunyai beberapa perkataan lah. Jadi perkataan-perkataan kata majmuk mantap ni perlu dihafal dan diingati. Dan kata majmuk mantap ni dieja secara rapat. Misalnya seperti bumi putera, kaki tangan, warga negara, matahari, tanda tangan, kaki tangan dan sebagainya. Manakala sekiranya kata majmuk tersebut, kata majmuk tidak mantap, maka perlu dieja terpisah. Misalnya Pasaraya,
dan sebagainya. Baiklah, kita lihat paparan yang seterusnya merupakan kesalahan dari segi kata ganda. Misalnya, saya telah sertakan sekali tangkap layar tentang aplikasi TikTok. Jadi, satu kandungan di aplikasi TikTok menunjukkan resepi cara membuat onde-onde. Namun, perkataan tersebut iaitu onde-onde tidak diletakkan tanda sempang. Perkataan onde-onde sepatutnya diletakkan tanda sempang di tengah-tengahnya menjadi onde-onde. Kerana apa? Kerana perkataan tersebut merupakan kata ganda dan kata ganda perlu diletakkan tanda sempang di tengah-tengahnya. Okey, yang kedua, disaji saya ambil tangkap layar di Instagram. Disaji telur tembelang ramai pelajar-pelajar MRSM keracunan makanan. Sebenarnya jika kita lihat, di sini berlakunya penggandaan yang salah. Ramai pelajar-pelajar merupakan kesalahan dari segi kata ganda. Pelajar-pelajar sudah menunjukkan jamak atau ramai, namun ditambahkan lagi perkataan ramai di hadapannya. Ayat yang sepatutnya ialah ramai pelajar atau pelajar-pelajar. Kerana apa salahnya? Kerana ramai pelajar-pelajar itu sudah menunjukkan ramai dan tidak perlu lagi diletakkan perkataan ramai di hadapannya. Jadi, kepada penulis artikel ini, perkataan yang sepatutnya anda pilih ialah ramai pelajar ataupun pelajar-pelajar MRSM keracunan makanan. Baiklah, seterusnya kesalahan dari segi kata terbitan saya kepilkan sekali. Tangkap layar yang saya ambil di media Twitter, iaitu dari penceramah terkenal ataupun penceramah dalam media sosial lah. Buat yang sedang berusaha mencari rezeki demi menghalalkan seseorang, semoga rezeki kalian digandakan dan dipermudahkan. Sebenarnya, kata adjektif atau kata sifat tidak boleh menerima imbuhan akhiran kan apabila menggunakan imbuhan memper atau diper. Maksudnya di sini, sekiranya kita menggunakan imbuhan diper ataupun memper pada kata sifat ataupun kata adjektif, kita tidak boleh meletakkan imbuhan akhiran kan. Contoh, memperbesarkan. Salah. Yang betulnya ialah memperbesar. Sama seperti tangkap layar ini. Perkataan yang sepatutnya ialah dipermudah, bukannya dipermudahkan. Kerana apa? Kerana kita telah menggunakan imbuhan diper. Jadi, diper digabungkan dengan kata adjektif ataupun kata sifat, tidak perlu letak imbuhan akhiran. Jadi, lepas ni kalau kita nak buat ayat ada kematian ataupun kita mendoakan seseorang, gunalah bahasa ataupun ayat yang betul ya. Semoga urusan awak dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah cara penggunaan yang betul. Baiklah, seterusnya ini merupakan tangkap layar di Telegram. Tahniah Jemi kerana berjaya mendapat sagu hati semalam. Usaha yang dilakukan oleh Jemi tidak seharusnya diperkecilkan. Dapat kita lihat sama macam tadi, apabila menerima imbuhan memper ataupun diper, perkataan kata adjektif tersebut tidak boleh diletakkan akhiran kan. Yang sepatutnya ialah usaha yang dilakukan oleh Jemi tidak seharusnya diperkecil. Itulah perkataan yang sewajarnya. Jadi, ingat, gunalah bahasa yang betul. Baiklah, ini juga merupakan kesalahan dari segi kata terbitan. Saya kepilkan sekali. Tangkap layar ataupun screenshot. Salam ayah, adik dah sampai dekat Kota Baru ni. Jalan raya kat sini merbahayalah. Hampir-hampir adik terbabas tadi. Imbuhan mer tidak wujud pun sebenarnya dalam bahasa Melayu. Namun, pada hari ini dapat kita lihat di media sosial, kebanyakan pengguna media sosial sering menggunakan perkataan merbahaya. Perkara ini juga dapat dilihat pada papan-papan tanda yang berada di sepanjang jalan. Awas selekoh merbahaya. Awas
jalan merbahaya. Sebenarnya perkataan merbahaya, imbuhan mer, tidak wujud pun dalam bahasa Melayu. Imbuhan yang sepatutnya digunakan ialah imbuhan ber, iaitu perkataan yang sepatutnya ialah berbahaya. Jalan raya kat sini berbahayalah, hampir-hampir adik terbabas tadi. Itulah ayat yang betul. Dan perkara ini juga perlu dipandang serius oleh pihak yang berwajib, terutamanya pihak yang menyelenggara di bahagian jalan raya. Gunakanlah papan tanda yang betul. Awas selekoh berbahaya di hadapan. Kerana apa? Kerana usaha untuk memartabatkan bahasa bukanlah tugas seorang individu sahaja. Namun itu merupakan tugas kita bersama. Kerana apa? Kerana bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda kita, merupakan bahasa kita, merupakan bahasa yang dijulang sejak dahulu kala lagi. Jadi sekiranya penggunaan kosakata ataupun kesalahan perkataan yang salah dalam pertuturan seharian ataupun penggunaan seharian, perkara ini akan menyebabkan bahasa kita menjadi terancam ataupun tergugat disebabkan oleh masalah-masalah seperti ini. Jadi, saya mohon kepada pengguna media massa, terutamanya media sosial, TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya, gunakanlah bahasa yang betul. Kerana bahasa melambangkan bangsa. Bangsa yang hebat menunjukkan bahasanya juga sangat hebat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan tentang apa itu media elektronik. Jadi, media elektronik merupakan segala bentuk media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi atau hiburan kepada penggunanya. Hal ini mencakupi pelbagai jenis media seperti televisyen, radio, internet dan peranti mobil serta smartphone dan tablet. Media elektronik ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara cepat dan menyediakan pelbagai macam konten sama ada berita, program hiburan hingga pelajaran dan tutorial. Dengan perkembangan teknologi, media elektronik terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat moden. Antara contoh media elektronik yang terdapat sekarang adalah seperti televisyen, e-book, internet, email, podcast dan sebagainya. Jadi, antara isu kesalahan kata yang terdapat dalam media elektronik yang kita dapat lihat adalah seperti dalam telenovela Suri Hati Mr. Pilot, yang di mana dalam telenovela ini terdapat kekeliruan kata sendi nama dan fungsinya. Contohnya, pada dialog "Belikan mama kuih dekat pasar ya." Jadi di sini perkataan dekat digunakan untuk jarak, sepatutnya ditukar kepada di yang menunjukkan lokasi atau tempat. Seterusnya dalam telenovela ini juga terdapat dialog yang berbunyi "Kesha baru balik daripada bandar." Jadi perkataan daripada di sini untuk menunjukkan perbandingan. Sebetulnya ialah dari yang merujuk kepada tempat. Dialog yang ketiga pula adalah seperti "Kenapa lambat balik? Daripada pukul 4 petang, Ejaz tunggu." Jadi, daripada di sini digunakan untuk menunjukkan punca. Jadi, perkataan yang betul yang harus digunakan adalah dari yang merujuk kepada masa. Dan dialog yang terakhir yang saya dapat lihat adalah "Sabar ya Walta, dari dia kita datang, pada dia kita kembali." Jadi perkataan pada sesuai digunakan untuk menunjukkan waktu. Sebetulnya ialah kepada yang merujuk kepada sesuatu yang abstrak. Selain itu, terdapat juga penggunaan istilah yang kurang tepat dalam ayat di dalam beberapa dialog dalam telenovela Suri Hati Mr. Pilot yang saya dapat perincikan. Yang pertama adalah seperti "Ayah belikan Kesha patung baru." Jadi, perkataan baru di sini lebih sesuai digunakan untuk waktu, manakala perkataan yang betul yang harus digunakan dalam dialog ini adalah perkataan baharu yang menunjukkan sifat. Seterusnya, pada dialog
ada dengar apa-apa berita tak pasal Wardah? Jadi, perkataan berita di sini seharusnya diganti dengan khabar yang menunjukkan keadaan. Pada dialog keempat pula, Wardah pun tahukan rumah kita ni dah tua. Jadi, perkataan bagi keadaan rumah lebih sesuai digunakan perkataan usang dan bukannya tua, untuk menggambarkan rumah tersebut sudah lama ditinggalkan atau sudah lama tidak diuruskan. Jadi, seterusnya, pada dialog, itulah tendang lagi bola tu kuat-kuat, kan dah bengkak. Jadi, perkataan yang lebih tepat digunakan berbanding perkataan sepak adalah perkataan tendang yang membawa makna menggerakkan sesuatu menggunakan kaki. Seterusnya, kesalahan kata dalam drama Girlfriend Aku Dari Neraka. Jadi, kesalahan penggunaan kata tanya dalam beberapa dialog di dalam telenovela Girlfriend Aku Dari Neraka adalah seperti kurungan tanda baca yang terdapat dalam ayat yang menggunakan tanda titik di antara dua ayat yang seharusnya berhubung. Tanda titik tersebut seharusnya diganti dengan tanda tanya untuk menunjukkan pertanyaan yang lebih jelas. Jadi, struktur ayat yang tidak lengkap seperti dalam ayat Rudi mana sebenarnya merupakan pertanyaan yang baik, tetapi ayat selanjutnya dia okey tak? Terasa tidak lengkap dan tidak jelas. Hal ini kerana kekurangan subjek pada ayat kedua membuatkannya kurang jelas siapa yang dimaksud dengan dia dan apa yang dimaksud dengan okey. Jadi untuk memperbaiki ayat tersebut, kita boleh menambahkan subjek yang jelas dan menggunakan tanda tanya yang tepat. Seperti contohnya, Rudi di mana? Adakah dia baik-baik sahaja? Seterusnya, antara kesalahan kata dalam media elektronik yang saya dapat perincikan di sini adalah seperti kesalahan dalam dialog-dialog drama Budak Tebing. Jadi, terdapat beberapa kesalahan kata majmuk dalam dialog drama ini. Antaranya adalah seperti, ingat kena gantung sampai mati, macam manalah dia boleh lepas. Jadi, perkataan boleh di sini tidak boleh digunakan dalam ayat ini kerana boleh merujuk kepada mendapatkan keizinan. Jadi, perkataan mampu adalah lebih sesuai digunakan untuk menggantikan perkataan boleh. Hal ini kerana perkataan mampu merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Manakala perkataan boleh seperti yang saya terangkan sebentar tadi untuk mendapatkan keizinan adalah tidak sesuai kerana contoh penggunaan perkataan boleh di sini adalah seperti anda boleh pergi sekarang. Bolehkah saya bantu anda dengan pekerjaan itu? Jadi perkataan boleh di sini sudah jelas sudah terang lagi bersuluh untuk menawarkan atau memberi keizinan kepada seseorang. Baiklah, sebagai kesimpulannya, isu kesalahan penggunaan kata merupakan isu yang paling dititik beratkan dan perlu difahami betapa pentingnya penggunaan kata yang tepat dalam berkomunikasi. Kesalahan dalam penggunaan kata dapat menyebabkan kekeliruan salah faham dan bahkan konflik dalam komunikasi. Oleh hal yang demikian, penting untuk selalu memperhatikan penggunaan kata dengan cermat dan memperbaiki kesalahan yang terjadi untuk memastikan maklumat yang disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh penerima. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami untuk kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang datang daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.